warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 6 akan menemuramah seorang guru disiplin yang telah mengajar lebih 10 tahun dari College Vocational ERT Setapak. Di sini saya sediakan perjalanan kami ke sana dan video menemuramah guru tersebut. Mari sama-sama. Saya Muhammad Kamal daripada UPSI. So datang sini untuk interview cikgu tentang perkembangan pelajar di College Vocational Setapak. So terlebih dahulu saya nak cikgu perkenalkan diri sikit lah. Cikgu kenalkan diri. Okay. Nama saya Suhaidah Binti Rosli. Saya juga lulusan UPSI. Batch yang pertama UPSI mula jadi universiti 1998. 1992 tu maktab kan? 1998 saya first batch ke situ. Sebelum tu ada satu batch lagi, cuma batch test yang macam percubaan. Dia dalam 6 bulan dan masa saya punya batch ni memang degree kat situ. 3 tahun je waktu saya dulu. Okay, saya ambil pendidikan sains kimia. Dan mula mengajar tahun 2001 di Sekolah Menengah Teknik WIT. Lepas saya rumah tangga, saya pindah KL lah. 2005 saya start mengajar di Setapak. Sampai sekarang. Berapa dah tu? 15 tahun. Hai. 2005 kan? 2005 di sini. Start mengajar 21. 19 tahun dah tu. 19. Umur saya baru lagi 40. Baru 44. Tahun ni lah 44. Okay. So saya ni cikgu sains. Sampai sekarang mengajar sains. Apa-apa saja berkaitan dengan sains saya akan mengajar. Sains kosmetik ke, sains pemakanan ke, sebab college vocational kan. Jadi saya mengajar semua. Berkaitan dengan sains je lah. Ya. So nak teruskan kepada soalan yang ni. Okay. Okay, yang berlaku cikgu cakap berlaku kes kecurian kan? Okey, kes kecurian tu sebenarnya saya ketua warden. Asrama saya ketua warden. Saya ketua warden 7 tahun dah saya rasa. 7 tahun dah saya jadi ketua warden asrama. Asrama tu perempuan. Perempuan. Asrama perempuan. Tak ada lelaki. Oh, situ semua perempuan? Ya, tanya lah tu. Situ semua perempuan. Kan ada pelajar lelaki tapi pelajar lelaki dia outsider lah. Duduk luar. Sama ada dia menyewa ke dia mengambil. Okey, kes kecurian ni baru jadi dalam 2 tahun ni je. Yang paling maksudnya paling worst sekali last year. So cikgu boleh tahu tak berapa jumlah kerugian yang berlaku? Banyak. Dia jenis budak ni dia mencuri. Banyak. Kita orang dah 3 tahun lepas. RM1,000 lah habis. So apa yang nampak kerugian tu? Apa yang barang apa? Duit. Dia ambil duit sebab duit kita tak boleh nak hasad. Kalau kita buat spot check pun nothing lah. Kan? Kalau barang betul lah kita dapat jumpa dia ada barang dia. Tu dia takkan ambil barang. Dia ambil duit. Dalam kuantiti yang seorang RM30, RM50. Tapi benda tu berlaku gerak. Kira dia orang buat kerja ni kumpulan lah. Itu yang tak dapat. Cuma dapatlah seorang tu mengaku. Sebab waktu tu memang baru hilang duit tu ada dengan dia. Jadi itu dapat. Yang lain tu memang sampai sekarang ada baru ni last week. Satu kes 500 hilang. This year. Soalan seterusnya, bagaimana cikgu mengenal pasti dan tangkap si pelaku tu yang mencuri barang tersebut? Itu payah. Tak dapat. Yang boleh dapat tangkap dulu last year memang kita ugut dia. Ugut. Sebab bila dalam kumpulan kecil tu kita ni cikgu, nanti awak dah jadi cikgu, dia akan ada satu insting yang memang budak ni buat tapi kita tak ada bukti. Tapi kita tak ada bukti, tak boleh nak tuduh sembarangan. Jadi kita kumpulkan dalam kumpulan kecil. Lepas tu ukutlah sikit. Ukut
Yang boleh jumpa hari tu itu je. Kami ugut je. Bila ugut, last dia bagi tahu. Dia mengaku. Memang dia dah banyak kali buat. Tapi mungkin ada orang lain juga buat, tapi yang tu tak dapat. Kira pelajarnya ada record dah lah tu yang cikgu. Tak ada dia ada record betul. Dia pernah buat dekat bengkel, bukan dekat asrama. Dia waktu dia buat dekat bengkel tu, beg duit tu ada dengan dia. Tapi waktu tu tak jadi kes besar lah yang dia ambil dekat bengkel tu. Cuma jadi kes besarnya waktu dekat asrama ni. Sebab dah banyak kali. Tu last yang dapat tangkap tu dah dia mengaku semua. So lah, Tahu lah. mungkin you all jadi cikgu, dia akan ada lah satu perasaan yang memang budak ni dia bersalah ni. Muka dia kita boleh tahu. Takut kan. Ya. Nanti awak akan lalui benda ni. So cikgu, seterusnya adakah kes pencurian kerap berlaku dan terjadi masa bila? Last year memang kerap. Dia jadi waktu macam budak-budak ni sedar waktu malam, dia berlaku pagi pun orang sedar. Jadi kita assume waktu malam. Okay, seterusnya siapakah mangsa pencurian tersebut? Masa maksudnya siapa yang ada duit lah. Dia tahulah pelajar mana kawan-kawan dia. Ya, kawan yang lemah, kelas tak. Dia tulis semua lah. Sebab budak-budak curi ni banyak duit. Orang belanja mewah, orang bawa duit banyak. Okay, seterusnya cikgu, apakah kesan yang berlaku di KB akibat kecurian tersebut? Apa kesan? Adakah mak bapak salahkan pihak sekolah ke? Apakah pelajar jadi takut ke? Tak ada. Parent pun dia orang faham. Maksudnya kita susah nak detect pencuri ni. Kalau diorang banyak bertanya dengan saya pun dan saya tutup benda, saya akan bagi tahu kita sebagai cikgu, saya tak nak tuduh awak mencuri. Tak boleh. Nanti kita pressure dia, mental torture dia. Jadi melainkan itulah macam bila kita dapat, dia sendiri mengaku dia buat. Tapi once kita dah dapat sekali pencuri, parent dia percayalah, maksudnya kita boleh dapat. Maksudnya boleh benteras benda tu. So tahun lepas saja dapat yang curi tu, ya. Tapi parent memang banyak lah, maksudnya komplain duit dia, anak dia hilang. Tapi itulah bila saya cakap, macam mana kita nak detect kalau duit RM10, RM20 kita tak tuduh dia mencuri. Kan dia pun memang ada duit RM20 dalam beg duit dia kan. Kesan dia macam tu je lah. Jadi budak-budak ni pun satu hal juga Nanai. Dia bila pusing balik, macam mana kes ni boleh jadi, pelajar tu lalai, mangsa tu lah. Ya. Okey, seterusnya apakah inisiatif lain bagi mengatasi masalah pencurian? Kes kecurian ni, inisiatif dia sekarang ni pelajar kita memang dah bagi tahu jangan pegang duit banyak-banyak. And then diorang ada kemudahan sebenarnya, ada EBSN dekat koperasi. Everyday diorang boleh buat keluar duit. Maksudnya bila nak guna, diorang boleh keluar duit dekat koperasi. So sebenarnya tak ada masalah untuk diorang pegang duit banyak-banyak. So EBSN tu yang ya. So dia taklah macam ayah dia nak masukkan duit, bank in je lah. Jadi duit tu dalam akaun, kalau dia nak guna pun dia buat keluar lah RM10, RM20. Kalau hilang RM10 tu tak ada terkesan sangat. Kalau ada sampai RM100, RM200 dalam beg duit, kalau hilang semua. Okey, seterusnya nyatakan faktor atau punca berlaku kes kecurian dalam kalangan pelajar KB. Dia semua nak hidup mewah, nak ada phone canggih. Ya, bila tengok kawan every week, and ni saya cerita dalam kelompok asrama lah. Bila every week budak-budak ni boleh order kat food lah, panda food lah, macam-macam minuman hipster lah, makanan hipster semua mahal. Dia nak benda macam tu, tapi dia tak mampu. Tapi bukan saya kata yang mencuri ni daripada golongan susah, tak. Mak ayah dia ada bagi duit kat dia, cuma kadang-kadang habit dia nak berbelanja lebih daripada yang mak ayah dia bagi. Ya. Tu je. Nak 3 orang. Tengok orang boleh beli benda tu, dia pun nak. So bukan
tak ada bersatu kawan-kawan lah. Tak ada dia sendiri. Dia buat tu berseorangan. Dia sendiri yang dapat tangkap lah. Yang lagi 2-3 orang tak dapat tangkap ni, tak tahu apa punca dia. Sama ada keluarga susah ke apa ke. Itu terus cikgu. Kalau tengok dekat kuliah profesional ni, pelajar tingkatan berapakah yang terlibat dengan aktiviti pencurian? Tak boleh jangka. Pelajar sijil ada. Pelajar diploma pun ada. Dia sijil dekat umur 16-17, diploma 18-19. Tapi rasa belajar sijil lah, sebab diorang ni macam tak matang lagi. Bila belajar tu dah masuk diploma, dia lain sikit dia punya karakter. Nak masuk sekolah environment. Ya. Dia macam satu kejutan pun ya. Soalan yang terakhir lah. Lokasi diorang selalu membuat pencurian tu, buat diorang tempat yang selalu diorang Dom lah, dom asrama. dom sahaja, tak ada kawasan lain. Ada bengkel ni bila diorang tengah buat kerja, dia lupakan beg duit dia kat mana, handbag dia, beg sekolah dia kat mana. Dia selit-selit beg duit dia kat situ, dalam bengkel. Dalam kelas jarang. Kelas jarang bengkel. Bengkel ni memang kita kadang-kadang lupa kan. Budak-budak ni buat kerja sana, dia tinggal barang di sini. Dan satu lagi waktu solat. Waktu macam Zohor kan, pukul 1, pukul 2 diorang rehat. Jadi sementara kawan tu pergi solat, harapkan kawan jaga beg dia, hilang di situ. Maksudnya dekat waktu tidur, waktu solat, waktu bengkel. Waktu tu lah. Waktu yang orang nak lalai-lalai tu kan, waktu dia pergi, dia tak teringat barang dia. Memang lah. Ada lagi soalan? Masalah pencurian ni kena kira buat aduan report polis tak? Tak sampai report polis. Sebab diorang tahu kita pun usaha. Kalau ada kes pencurian, Tidak kat sekolah. tidak kat sekolah kan? Itulah. Kalau cikgu malam kita buat surah Yasin, kita buat bacaan Yasin, kita buat bagi dia minum air Yasin, bagi semua. Pencuri ni dia dah tak ada perasaan bersalah. Orang minum dia pun minum semua. Sebab saya akan make sure kalau ada 300 lebih 400 pelajar asrama tu, saya akan tengok seorang-seorang minum. Mesti akan minum. Jadi macam mana kita nak detect dalam waktu macam tu? Orang baca Yasin, dia pun baca Yasin. Dalam kalangan tu lah. Orang buat solat ajat, dia pun buat solat ajat. Dia berdoa juga. Jadi dia rasa tak takut. Kira kata kalau dapat tangkap tak ada macam tindakan Buang asrama. Buang asrama. Okay, sebab dia kalau buang asrama tak bolehlah gantung yang sekolah ni. Dia salah satu nanya budak tu. Jadi buang asrama je lah. Dia duduk dengan mak ayah dia lah. Mak ayah dia ambil dia. Cikgu saya tanya, adakah ada pemantauan daripada rakaman TV di lokasi panas-panas pokok rakaman CCTV? Oh, CCTV. Bagi contoh cikgu cakap tadi macam masjid ke kan? Dekat masjid tak ada. Ni CCTV tak ada. CCTV ada dekat kawasan kolej saja. Kawasan asrama kita tak pasang CCTV lagi sebab kita rasa macam privacy orang masuk toilet. Tapi kami memang kita ada rancangan tengah minta peruntukan untuk pasang CCTV dekat koridor je lah. Bukanlah sampai dalam dom. Dekat koridor tu pun koridor tu sebab pelajar ni dia keluar masuk toilet dia akan lalu koridor tu. Itu pun satu permasalahan juga, kita kena fikir juga. Nanti yang nak tengok dekat CCTV tu pekerja-pekerja staf lelaki yang tu masalah. Tapi memang ada rancangan untuk pasang CCTV. Sekarang ni tindakan yang kita orang buat lepas daripada kes pencurian tu, memang pelajar tak boleh naik dom. Kalau tak kita bagi pelepasan, pelajar diploma boleh waktu free dia turun naik dom. Tapi disebabkan kes pencurian dari tahun lepas lagi, saya kunci semua pintu dom semua saya lock, gate pun saya tutup. Jadi diorang keluar pukul 8 kelas, pukul 5 nanti naik. Zohor semua kat bawah dekat surau. Nak mengekang lah. Cikgu saya nak tanya yang satu lagi soalan. Macam contohnya orang yang pelajar yang melibatkan diri dalam curian ni, adakah dia golongan keluarga yang pendapatannya rendah?
Tak. Yang dapat tangkap tu tak. Bukan keluarga susah. Itulah saya kata habit. Mak ayah dia dah bagi dia duit, tapi dia nak lebih daripada tu. Mak ayah dia dah bagi dia handphone, tapi dia nak handphone lain pula. Itulah remaja sekarang. Majoriti yang terlibat ni lelaki pun Perempuan. kan. Memang perempuan. Sebab apa? Yang dia curi-curi tu, dia ambil beg duit. Dia macam ni, dia ambil beg duit. Dalam tu ada duit, dia ambil duit, beg duit dia campak dekat dalam. Dia campak dekat toilet. Dekat flush toilet. Budak perempuan lah, sebab dekat surau perempuan, lakunya kat dalam perempuan, lakunya. Ya. Ada budak lelaki, tapi tak tahu lah budak lelaki dia tak nak mencuri kat dalam pun. Tak ada lelaki, budak lelaki mencuri lagi tak ada. Pelajar perempuan. Dekat sini situ. Itu aja. Dengan kami. Okey. Terima kasih banyak. Sama. Dan respon. Ni, tunggu balik.